ribut. Sebab sekarang tiap-tiap hari benda pertama yang kena semak ialah ribut ke tidak ribut. Sebab pagi tadi sepatutnya ramalan cuaca ribut petir. Tapi Alhamdulillah dia awal sikit hujan, jadi penamaan calon berjalan dengan baik. Dan hari ini Alhamdulillah tengah padang. Saya minta maaf kepada semua yang tak dapat kursi dan terpaksa berdiri di belakang, di tepi selama 2-3 jam. Semangat saudara-saudari membuktikan bahawa insya-Allah perubahan itu kita boleh lakukan dalam pilihan raya kali ini. Alhamdulillah juga saya diterima pencalonan. Sama juga macam cerita-cerita yang saudara-saudari dah dengar tadi pun sama. Saya sampai paling lambat, orang lain dah masuk. Ada 5 orang calon di Pandan. Semua dah masuk. Jadi penamaan calon ni bila dah selesai semua, dia akan ada ambil giliran untuk tentukan nombor calon. Dan giliran itu dia kira siapa sampai dahulu, dia boleh cabut giliran dahulu. Jadi saya sampai paling akhir, jadi saya tak ada pilihan lah. Orang dah pilih, dapatlah kat saya. Tapi buka-buka, sama juga macam orang lain, nombor 1 saudara-saudara, insyaAllah. Sebelum saya mula pasal kempen kita, saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua kawan-kawan dan sahabat-sahabat, terutamanya khasnya dari Pandan. You have been so kind to me for the last 10 years. Saya daripada dulu lagi, saya selalu ditanya oleh pihak media macam mana menjadi ahli parlimen di Pandan dalam keadaan saya terpaksa kejar macam-macam. Kena kejar lembu, kena kejar kondor, kejar Najib, kejar Rosmah, kemudian kena kejar dengan polis kan. Jadi dia bukan mudah. Tapi oleh kerana kalau saya boleh beritahu kepada seluruh rakyat Malaysia, kalaulah banyak pengundi di tempat-tempat lain cukup bertimbang rasa seperti pengundi di Pandan, mudah ahli parlimen itu untuk tumpukan perkara-perkara yang juga besar seperti melawan rasuah dan sebagainya. So thank you very much. I'm back and it feels like home. Baik. Ini hari pertama kempen. Kita ada 14 hari. Saya selalu ditanya, macam mana kita boleh menang ke tidak ni kan? Macam saya ahli nujum pula. Saya tak pakai bomoh tau. Dulu Najib dengan Rosmah je pakai bomoh. Saya tak pakai bomoh. Tapi bezanya ialah kita ada teknologi. Dan teknologi itu dalam tempoh 7-8 tahun yang lepas telah membolehkan kita mengenal pasti sentimen penyokong dan juga sokongan rakyat tiap-tiap hari. Kerana kita ada sistem komputer yang menelefon pengundi secara rawak tiap-tiap hari puluh-puluh ribu orang. Sama ada orang boleh jawab atau tidak, dia akan jawab dan kita ada satu kumpulan data scientist yang akan menguji, yang akan menyemak. Jadi kita lebih kurang tahu berapa tahap sokongan kepada PKR, kepada DAP, kepada Amanah, kepada UPKO. Bukan saja mengikut gabungan, tetapi mengikut parti juga. Mengikut umur, mengikut kaum, mengikut latar belakang pendidikan. Kita ada semua data itu. Jadi berdasarkan maklumat-maklumat itu membolehkan orang macam saya ada sedikit bacaan yang lebih dekat berbanding dengan Zaid Hamidi lah. Banding dengan Zaid Hamidi. Sebab tu Zaid Hamidi masuk gaung sekarang. Sebelum saya masuk soal ramalan kita kat mana ni, saya nak tanya. Bila kali terakhir saudara-saudari dengar apa-apa daripada Zaid Hamidi? Dalam tempoh 2-3 minggu yang lepas, ada 2 saja pengumuman daripada Zaid Hamidi. Satu ucapan dia yang semua seorang orang ulang sekarang, you're next, you don't laugh. Itu yang pertama. Yang kedua ialah pengumuman calon. Pengumuman calon yang dia kena maki. UMNO berpecah belah. Tak pernah lagi berlaku UMNO bertanding atas tiket PAS, PAS bertanding atas tiket UMNO. Dia orang ni gila ke apa?
Zahid Hamidi, oleh kerana ketinggalan zaman dan tidak faham teknologi, dia salah bacaan, saudara-saudari. Dia ingat keputusan di pilihan raya negeri Johor dan Melaka itu akan melambangkan bagaimana keputusan pilihan raya umum. Sebab itu dia paksa juga buat pilihan raya umum tanpa kira banjir ke, tanpa kira bencana. Dia buat juga. Dengan perkiraan dia, kalau buat pilihan raya kali ini, orang Cina tak keluar, yang muda marah, yang penyokong Pakatan Harapan pun tak selesa. Jadi akhirnya seperti di Johor dan di Melaka, kadar keluar mengundi itu rendah. Sokongan kepada Pakatan Harapan dia ingat macam di Melaka dan macam di Johor. Kita hanya perlu tengok malam ini di tempat yang kecil macam Pandan malam ini. Antara perkara yang pertama saya perasan, saudara-saudari, ramainya anak-anak muda Cina yang keluar, saudara-saudari. Jadi saya nak beritahu kepada Zahid, saya nak beritahu kepada PN, kalau kamu ingat anak muda Melayu, Cina, India tidak keluar dan kamu berharap orang-orang tua bangka yang sokong UMNO, PAS, Bersatu itu akan memenangkan kamu, sila datang ke Pandan dan tengok sendiri yang ada di Pandan yang muda-muda ini. InsyaAllah gelombang anak muda pengundi kali pertama Melayu, Cina, India akan membawa gelombang ini untuk memenangkan kita. Jadi menang ke tidak sekarang ni? Baik. Saya boleh beritahu begini. Tahap sokongan pengundi-pengundi Melayu, Cina, India di seluruh negara, terutamanya di pantai barat dan semenanjung, pada minggu ini, minggu nak masuk penamaan calon ini, tahapnya adalah sama seperti 2 minggu sebelum nak masuk mengundi 2018 dahulu. Sama. Malah di beberapa negeri jauh lebih baik. Dan negeri yang nampak prestasinya begitu baik ialah Negeri Sembilan. Daripada gaya sekarang, Negeri Sembilan kita sedang mendahului, dan kalau ada kejutan besar, kalau kena cara, kejutan besar itu akan datang daripada Negeri Sembilan. Jadi Tok Mat, berhati-hati Tok Mat, Rembau tak selamat. Yang paling sedih untuk Tok Mat, kalau dia campak KJ pergi ke Sungai Buloh, dia ingat dia ambil Rembau, dia selamat, dia kalah kat Rembau. Jadi Negeri Sembilan nampak ada peningkatan yang baik. Sokongan kepada PH di Negeri Sembilan sekarang lebih baik daripada sokongan di PH dalam 2018. Negeri yang satu lagi yang nampak berada di depan baik ialah wilayah persekutuan. InsyaAllah kerusi-kerusi kita di wilayah persekutuan 10 kerusi kita akan berjaya pertahankan, dan kalau kita kena cara, kita boleh sapu bersih semua 11 kerusi di wilayah persekutuan. Selangor kita kena push dikit lagi, InsyaAllah, tapi Selangor gelombangnya itu datang daripada Selangor. Jadi saya tidak bimbang, kita berada dalam keadaan yang baik untuk menang antara 19 ke 20 kerusi daripada 22 kerusi di Selangor, insyaAllah. Tambah dengan perpecahan yang berlaku dalam UMNO. Noh Omar duk menangis setiap malam ni. Kan? Kita perlu push dikit lagi di Melaka dan Johor supaya dia kembali kepada keputusan dan gelombang yang ada. Saya akan habiskan sedikit masa di Johor dalam tempoh 2 minggu berkempen ini, kerana Pakatan Harapan ada potensi menang antara 13 hingga 15 kerusi parlimen di Johor. Jadi Johor cukup penting. Perak, Datuk Seri Anwar mengusahakan langkah kita di Perak, dan insya-Allah kalau ada peralihan 3-4%,
kita juga akan dapat melihat beberapa pertambahan kerusi yang sebelum ini tak pernah dimenangi oleh Pakatan di Perak. Maksudnya, negeri-negeri yang kubu Pakatan Harapan, Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan dan kini Negeri Sembilan, insya-Allah selamat pada hari pertama ini, saudara-saudari. Maksudnya dengan keadaan begini, kita sekarang berada di angka lebih kurang 80 kerusi parlimen. Kita ada 2 minggu untuk kita kempen bahawa seramai mana pengundi terutamanya yang muda untuk keluar mengundi. Pelbagai kaum. Kerana lebih ramai keluar mengundi, maka insya-Allah peluang itu lebih tinggi. Kempen 2 minggu bermaksud kita kena sampaikan kepada rakyat, meyakinkan kepada rakyat bahawa ini bukan soal kuasa. Memang saya nak Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, betul. Tapi bukan sebab batang tubuh dia untuk jadi Perdana Menteri. Saya nak dia jadi Perdana Menteri supaya dia bawa pasukan yang baik daripada semua parti, termasuk yang bukan orang parti pun. Seterusnya dia menerima keadaan bahawa Malaysia ini sudah teruk dan kita tumpukan sebagai satu pasukan untuk memperbetulkan segala yang buruk dalam negara ini satu persatu. Itu yang saya nak dan kenapa saya balik semula ke politik, saudara-saudari. Bukan sebab soal jawatan. Tapi kita juga kena yakinkan rakyat bahawa kita ada rancangan, ada idea yang kita boleh selesaikan satu persatu supaya rakyat yang masih lagi atas pagar ini, dia akan beralih kepada kita. Baik. Sebab itu perkara pertama yang kita kena buat dan yakinkan, yang kami cuba buat sekarang, ialah untuk membuktikan bahawa pimpinan calon-calon yang dibentangkan oleh PKR dan Pakatan Harapan adalah calon yang bersih daripada rasuah. Calon yang berkelayakan. Calon yang ada kemahiran dan kepakaran masing-masing. Calon yang tidak takut bercakap walaupun berbeza pandangan dengan ketua dia. Sebab itu kalau saya berbeza pandangan dengan Amiruddin, orang kata, dia orang ni tak boleh bekerjasama. Yang ini seorang macam ini, yang ini seorang macam ini. Bila saya berbeza pandangan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, orang kata, PKR ni dah berpecah, tak ada disiplin. Saudara-saudari, parti dan kerajaan yang tidak membenarkan perbezaan pendapat secara terbuka, yang melatih semua orang di keliling ini menjadi yes man. Cium tangan. Yang itulah saudara-saudari menghasilkan Najib Razak dan Rosmah Mansor. Sehingga walau Najib dah curi berpuluh bilion pun, hatta Khairi Jamaluddin yang paling cerdik dalam UMNO pun tak berani nak sentuh Najib Tun Razak. Sebab itu kita nak tunjukkan kepada rakyat bahawa barisan calon dan insya-Allah kepimpinan, kalau jadi kerajaan nanti, bukan saja cerdik, bukan saja jujur, bukan saja amanah, bukan saja berpendidikan, tetapi juga tegas dan berani sehingga ke peringkat berbeza pendapat, hatta dengan Perdana Menteri sekalipun, saudara-saudari. Kerana itulah cara kita memastikan kita tak kembali ke zaman Najib UMNO Barisan Nasional. Jadi kami pun isytiharkan harta. Sebab kita tahu bahawa, siapa nak ceramah dengan aku ni berlawan ni? Okey. Tak, sebab kita tahu begini. Saya selalu ditanya, selalunya ialah budak-budak bandar lah, budak-budak bandar. Saya tahulah budak muda, dia akan tanya, alah apalah PKR ni, kamu cerita keburukan orang saja. Kamu tak cerita macam mana nak mentadbir. Sebenarnya kita dah cerita banyak, dah cerita mentadbir tu, tapi tak apalah kan. Tapi kenapa perlunya orang macam saya untuk terus dedah tentang kepincangan dan rasuah. Dan minggu depan, saya ada peluru yang banyak, saudara-saudari.
Tunggu minggu depan. Tunggu minggu depan, saudara-saudari. Orang selalu tanya saya, kenapa nak tunggu minggu depan? Kenapa tak buat terus? Allah bagilah dia tak tidur 2 malam. Saya bukan pernah boleh dapat apa pun daripada dia orang ni kan. Saya tak dapat dibayar, tak dapat apa-apa. Paling kurang bagilah aku bully dia orang jap supaya dia tak tidur 2 malam. Dia akan fikir, alah apa nak keluar ni, apa. Muhyiddin fikir apa nak keluar, Zahid takut apa nak keluar. Tak apa, tunggu 2 malam. Hari Isnin kita mula perkara baru untuk saya tunjukkan dalam UMNO Barisan Nasional. Perikatan Nasional kata kononnya 22 bulan teruk. Yang dia meminta ni bagus. Dia sebelum ini dia ingat bila Najib masuk check-in dekat Hotel Kajang, selesai masalah rasuah yang dikaitkan dengan UMNO Barisan Nasional. Muhyiddin dengan Haji Hadi kata, ni tak apa ni tak ada kena-mena dengan kita. Saudara-saudari, saya nak tunjukkan mulai hari Isnin ini. Baik UMNO ke, baik Bersatu ke, baik PAS ke, saudara-saudari, semua terpalit dalam 33 bulan yang melibatkan wang berbilion-bilion ringgit. Tunggu tak apa, saudara-saudari.